Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaannya kita diberikan lagi kesempatan dan ruang untuk meneruskan perjalanan kehidupan kita, saki-baki kita, umur kita di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberikan kita taufik hidayahnya untuk sama-sama kita menjadi hamba yang benar-benar taat kepada perintahnya dan menjauhi segala tegahan dan larangannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung pada perbincangan kita daripada tafsir surah An-Naba. Surah An-Naba ataupun kita panggil Amma Yatasa'alun, juzuk Amma, pada ayat 31. Ayat 31 pada muka surat 583 dalam mushaf Al-Quran. InsyaAllah kita baca dulu sehingga ayat 36 insyaAllah. Kalau kita ada masa kita sambung lagi. Baik, kita baca bersama. Saya bacakan, tuan-puan boleh ikut bersama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. Kita tengok pada ayat 31 Innalil muttaqina mafaza. Ayat ini menceritakan kepada kita sebelumnya berkaitan dengan azab api neraka ataupun balasan terhadap mereka yang kufur kepada nikmat Allah SWT. Dan seterusnya ayat 31 ini Allah Ta'ala membincangkan tentang apakah balasan-balasan bagi orang yang bertakwa. Kalau kita melihat pada maksud takwa itu sendiri diambil daripada perkataan waqa. Waqa yang bermaksud menjaga, memelihara. Maksudnya orang-orang yang bertakwa itu menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ataupun kita takut. Dalam konteks di situ biasanya kita sebut takwa, takut. Maka di sana ada yang melibatkan dua perkara, iaitu yang pertama perasaan. Perasaan kita takut. Kita takut akan perbuatan kita, amalan kita, tindak tanduk kita yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah Ta'ala, yang boleh membawa kepada balasan azab api neraka. Maka itu disebut sebagai perasaan takut kita itu sendiri. Dan dalam masa yang sama bukan hanya kita takut, tetapi juga disusuli dengan perbuatan ataupun tindakan amalan kita itu sendiri.
kita takut kepada Allah Ta'ala, maka apa yang perlu kita buat? Dengan kita menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, kita jauhi apa yang Allah Ta'ala larang dan tegah. Maka itu dua perkara yang bukan sahaja kita ada perasaan takut, tetapi dalam masa yang sama diperlukan juga perbuatan kita, amalan kita, ataupun kita sebut sebagai, contohnya dalam solat kita tadi. Dalam solat kita ada takwa melibatkan 3 perkara ataupun 3 aspek. Yang pertamanya dari segi qalbi, ataupun kita sebut juga dari segi hati, ataupun iqrar kita, kan? Tekad kita, bulatnya kita, niat kita itu tadi nak solat. Sebab apa kita nak solat? Perintah Allah Ta'ala. Sebab apa kita nak solat? Supaya menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan keji, kan? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah kita daripada melakukan al-fahsya, perbuatan-perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Itu takwa di segi niat kita ataupun qalbi gitu. Kemudian tidak hanya di situ, maka dia pula perlukan kepada lisan, ucapan kita. Maka kita baca surah Al-Fatihah, kita baca tasbih, kita baca surah-surah lain, maka itu tindakan kita lah, melalui lisan kita. Dan dalam masa yang sama ada satu lagi yang disebut sebagai amali ataupun perbuatan kita lah, kan? Kita sujud, kita rukuk, kita tahiyat awal, tahiyat akhir dan sebagainya. Maka 3 aspek perkara itu, 3 item tersebut menjadikan kita menunjukkan kita ni adalah orang yang bertakwa. Sebab itu balasan bagi orang yang bertakwa ni dalam ayat tersebut, innalil muttaqina mafaza. Mafaz ni kalau perkataan Arabnya diambil daripada faza. Faza maksudnya apa? Berjaya. Berjaya. Yang keduanya boleh juga membawa maksud kemenangan, kita menang. Kalau dalam bahasa Arab disebut faizun, faiz, kan? Faizin, kan? Kalau kita biasa kita sebut waktu kita sebut hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Faizin tu maksudnya berjaya. Berjaya apa? Melalui ibadah bulan puasa selama sebulan, kan? Bulan Ramadan. Itu kita sebut, kan? Kita dah berjaya. Apatah lagi dalam konteks ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, amat beruntunglah orang yang bertakwa yang mendapat kejayaan. Dan kejayaan itu bukan kejayaan yang biasa-biasa. Bukan kejayaan yang biasa-biasa. Sebab apa? Kita dah ambil sebelum ini, apabila kita setiap seorang insan, hamba Allah Ta'ala akan melalui titian sirat. Kita tahu titian sirat itu adalah di bawahnya api neraka, kan? So siapa yang dapat melintasi titian sirat itu dengan selamat, maka dia akan mendapat syurga Allah Ta'ala. So maksudnya kalau kita ni biasa, kalau dalam kehidupan kita ni, apabila kita telah merintangi ataupun kita telah melepasi sesuatu bahaya, maka kita akan menjadi orang yang lebih, kita dapat kejayaan tu kan dengan susah. Kalau kita dulu belajar, kita peperiksaan, examination, kita orang kata sampai berjaga malam, tak tidur malam, kan? Study, kan? Buat group study, prep lah, macam-macam istilah lah. Usaha kita nak berjaya tu kan, nak dapat segulung sijil itu, kesusahan gitu, dan kemudian kita mencapainya. Begitu juga dalam hidup kita. Kita mula-mula nak bekerja dulu, kan? Kita pergi interview sana, interview sini, kan? Banyak kita tempat pergi interview. So dengan susah jerih kita, mana yang ada panggilan kita walaupun Sabah, Sarawak ke, Johor ke, Kelantan, mana sekalipun, di hujung dunia sekalipun, kita tetap pergi sebab kita nak benda tu, kan? Tapi apabila kita dapat hasil dia itu tadi, itu juga disebut sebagai mafaza. Satu kejayaan, satu kemenangan ataupun hasil yang kita kecapi tersebut. Apatah lagi bagi orang-orang yang bertakwa. Ini disebut dalam ayat ini, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu memperolehi
kejayaan, iaitu kejayaan yang paling besar, syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tak dapat nafikan. Itu jelah kejayaan yang kita dambakan sebagai seorang hamba Allah taala. Syurga yang kita nak. Kita bersusah-susah atas dunia, kita menjaga agama, kita menjaga syariatnya, kita menjaga batasan-batasannya apa semua tadi, untuk kita dapat hasil kejayaan dan juga keselamatan kita dalam bentuk nikmat syurga Allah taala. Kemudian disambung dengan ayat 32, hadaiqa wa a'naba. Hadaiq jamak kepada hadiqatun. Hadiqah. Hadiqah ni taman. Kalau tuan-tuan perempuan pergi taman, apa yang kita nampak? Taman. Maksudnya taman, bukan taman kebun tu, taman. Taman biasa. Taman itu biasa diistilahkan kepada taman bunga. Kan biasanya kalau kita ada lake garden kan. Lake garden tak taman tasik. Ada tasik di situ kan. Itu pun kita rasa kalau kita agak-agak berserabut, kita duduk tepi tu, kita tengok aja tasik tu, dapat menenangkan kita. Kan? Itu fitrahnya, nature-nya kita. Allah Taala jadikan. Kita pergi ke air terjun, kita pergi ke laut, kan? Kita tengok yang hijau, yang biru dan sebagainya, memberikan ketenangan untuk kita. Apatah lagi nikmat nanti di syurga nanti. Adanya taman-taman. Taman, di dalam taman itu juga ada kebun-kebun anggur, disebut wa a'naba. Sebab apa Allah Taala tak pilih perkataan lain? Allah Taala pilih perkataan ainab. Ainab ni anggur maksudnya. Anggur. Padahal banyak lagi kan istilah boleh ambil kan. Pisang ke, strawberry ke, kan, apa buah oren ke, kan, macam-macam lagi jenis buah-buahan. Tapi sebab apa Allah Taala memilih ainab? A'nab itu. Ini kerana bagi orang Arab, ainab ini, anggur ini tak ada di sana. Kan, di padang pasir mana nak ada? Kecuali tuan-tuan pergi ke Mesir lah, ke Egypt. Di Egypt tu lain, dia ada sungai Nil yang subur, sangat subur. Tapi kalau pergi negara padang pasir ni, padang tandus ni, tak mungkin jumpa buah anggur, kan? Sebab buah anggur ni dia kena cukup air dia dan sebagainya, kan, nak dapat hasilnya. Maka dia adalah sesuatu makanan yang sangat mewah, ataupun makanan yang perlu diimport lah. Kalau negara tu kita kena import, ambil daripada luar. Contohnya sekarang kita kekurangan beras contohnya kan. Beras, kalau nak ambil daripada hasil dalam negara kita saja tak mencukupi. So kita kena import daripada luar negara. Kita ambil daripada Siam, Thailand dan sebagainya lah. So itu. Maka ainab ni adalah makanan mewah ketika itu. Nak dapat susah. Dan bukan itu saja, Allah Ta'ala pilih perkataan ainab juga merupakan sebab dia mengandungi dua. Dia bukan hanya sekadar kita makan, buah kita makan lah kan, kita sebut buah kan, buah anggur kita makan, dan dia juga adalah minuman. Dia boleh buat jus kan, asir, dia sebut asir. Boleh buat jus, jus anggur. Kalau dulu zaman saya, zaman 80-an, yang terkenal tu Ribena. Ribena lah kalau zaman saya lah. Mungkin ayah-ayah, ibu-ibu sebelum tu saya tak tahulah. Kan, zaman saya 80-an 90-an tu Ribena lah kan. Kalau dapat Ribena tu masya-Allah pecah kepala lah. Kan, sekarang ni dah banyak sangat kan. Kita pun tak tahu apa jenis minuman. Begitulah. Kemudian disebut juga dalam hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, di antara apa orang kata kegembiraan ataupun kebahagiaan, disebut dalam hadis arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang menjadi kebahagiaan, kebahagiaan di dunia ini, disebut dalam hadis tersebut al-mar'atus salihah, iaitu perempuan ataupun isteri yang solehah. Kalau kita dapat isteri yang solehah, maka itu merupakan kebahagiaan dunia yang kita dapat. Kebahagiaan sa'adah kan, sa'adah. Yang keduanya wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, maksudnya rumah. Rumah yang luas. Luas tu subjektif lah. Subjektif. Sebab itu balik kepada sa'adah itu terbahagi kepada dua. Kebahagiaan itu terbahagi kepada dua. Yang pertama sa'adah al-mutlaqah, sa'adah yang mutlak. Mutlak ni tak ada lain lah, maksudnya
kebahagiaan yang kita dapat di dunia dan juga di hari akhirat. Kita dapat dua-dua dunia ni. Itu adalah kebahagiaan yang mutlak. Kemudian saadah yang kedua ataupun kebahagiaan yang kedua disebut al-muqayyadah. Saadah yang dia itu bergantung pada seseorang tersebutlah. Kalau kata rumah dia itu 600 meter persegi, itulah kebahagiaan buat dia dan ahli keluarga dia, maka cukuplah untuk dia. Sesuatu yang hasbama takunu maqayyadat bih. Apa yang dikehendaki ataupun keperluan dia lah, cukuplah itu. Kan? Dia tak dapat beli rumah mahal-mahal, dia dapat beli rumah yang yang kecil tetapi membahagiakan dia. Itu pun dah cukuplah. Bukanlah dari segi materialnya, dari segi orang kata dalamnya perhiasan dan sebagainya, tapi apa yang boleh menggembirakan atau membahagiakan dia, itu pun sudah mencukupi. Kemudian perkara ketiga yang membahagiakan, wal jarus salih. Ini payah nak dapatnya. Jiran tetangga yang baik-baik. Jiran tetangga yang menghormati kita, yang boleh nego-nego. Kan ada setengah tu tak boleh nego. Dia buat boleh, kita buat tak boleh. Itu payah juga. Sebab kadang-kadang kita dapat jiran tetangga yang macam tu, kan? Jiran tetangga yang macam-macam, PL-nya, perangainya. Kemudian yang keempat, wal markabul hani, kenderaan yang elok, kenderaan yang baik. Maksudnya walaupun kancil, tapi kancil tu dah cukuplah untuk dia nak bawa pergi kerja, nak bawa ahli keluarga dia, ataupun apa-apa saja yang mencukupi baginya, ikut keperluan dia lah. Itu pun sudah mencukupi. Dan sebaliknya dalam hadis itu juga disebut wa arba'un minasyaqa, dan 4 perkara yang menjadi kesengsaraan, menjadi kepenatan ataupun kelelahan bagi seseorang manusia itu di dunia. Yang pertama, apabila dia berhadapan dengan al-mar'atus su, wanita yang buruk ataupun isteri yang perangainya tak elok. Yang tadi lawannya soleh, tadi lawannya as-su, yang buruk, kan, pening kepala. Kan, bukan kahwin itu memberikan ketenangan tetapi memenatkan lagi kita, melelahkan lagi kita. Itu maksudnya dia mendapat kesengsaraan ataupun keletihan atas dunia ni, kan. Kemudian perkara yang kedua, wal jarusu, okey, jiran tetangga juga yang buruk perangainya tadi, yang tak boleh nak nego, yang tak boleh bawa bincang, kan. Tu susah juga hidup kita. Jadi hidup kita tu sempit, terhimpit, kesengsaraan. Kemudian yang ketiga, wal markabu as-su juga. Kereta yang sikit-sikit minta masuk bengkel, payah juga. Okey. So dia tidak memberikan ketenangan. Sepatutnya kereta ni kita bawa ataupun apa-apa kenderaan yang kita pakai itu memudahkan kita, kan. Kita pakai dia tu untuk memudahkan kita. Tapi kalau dia menyusahkan kita, itu bala dah tuan-tuan ya. Susahlah, azab buat kita di atas dunia. Dan yang terakhir, wal maskanu dayyiq, tempat tinggal kita yang sempit, rumah kita yang sempit. Mungkin tadi subjektif, walaupun rumah kita tu sebesar alam, kan, banglo, tetapi dia menyempitkan kita, menyusahkan kita, kan. Bukan dia jaga kita, kita pula nak jaga dia. Itu terbalik, tuan. Itu menyusahkan kita, betul tak? Rumah besar nak kena pakai guard lah, nak kena pakai CCTV lah, banyak menyusahkan kita lagi lah. Kita pula jaga harta tu, bukan sepatutnya harta itu menjaga kita. Itu terbalik. Maka itu adalah 4 perkara kesengsaraan. So kita nak sebaliknya lah. Baik, kemudian kita sambung pada ayat 33. Wa kawa'iba atraba, dan bidadari remaja yang berdada montok dan juga sebaya. Di situ wa kawa'iba. Wa kawa'iba ni maksudnya orang yang bidadari syurga itu nanti dalam keadaan rupa parasnya yang rupawan, yang cantik jelita. Itulah yang kita tengok tu menyenangkan mata kita, dapat hidup dengan mereka dalam syurga nanti. Dan juga atraba, yang umurnya itu sebaya je. Ada kata umurnya tu dalam lingkungan 30-an, lebih kurang macam tu. Maksudnya
okey-okey lah. Orang kata kalau istilah kita tu apa ya, sedang-sedang elok ya, begitulah. Umur yang tak muda sangat, yang tak tua sangat lah. Sebab nanti pun kita tahu kan bagaimana Nabi SAW pernah buat joke kan kepada seorang perempuan, seorang ibu tua. Adakah aku nanti akan di syurga kan? Lalu Nabi kata lawak Nabi SAW ni dia fakta dia fakta, tapi dalam masa yang sama lawak lah kan. Orang tua tak ada nanti di syurga. Menangis ibu tu menangis ibu tu kan. Itu selalu kita dengar kan, menangis ibu tu. Sebab apa? Nabi kata nanti di syurga tak ada orang tua, semuanya muda. Ini disebut dalam ayat ni, wa kawa'iba atraba. Umur mereka itu sama-sama sebaya. Baik, kemudian wa ka'san dihaqa, gelas yang penuh dengan minuman. Gelas-gelas yang dipenuhkan dengan minuman yang lazat. So mungkin atas dunia ni ada gelas ni kan, ada gelas. Ni disebut ka'sun, gelas. Tapi gelasnya tak boleh kita nak bayangkan bagaimana gelas di dalam syurga Allah Ta'ala itu nanti. Nikmat ini zahirnya merupakan nikmat secara fizikal lah, kita nampak, untuk mendekatkan kepada pemahaman kita dan tanggapan manusia. Maksudnya nanti kita duduk dalam syurga pun akan dihidangkan dengan minuman, ada makanan, begitu. Tetapi berbezalah daripada apa yang kita rasai ataupun apa yang ada di atas dunia. Dihaqa, dengan minuman-minuman pun ada juga. Baik, Arab kalau disebut kalimah ka'sa bermaksud bekas minuman untuk arak. Itu istilah Arab. Kalau orang Arab disebut ka'sun tu, ka'sa adalah digunakan untuk spesialis ataupun untuk khusus kepada arak. Air minuman itu banyak sangat sampai melimpah ruah daripada gelas. Maksudnya banjir lah, penuh air itu diisi. Memberi isyarat mewahnya makanan dan juga minuman di syurga nanti. Kemudian ayat 35, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Pada hari akhirat nanti mereka yang masuk dalam syurga itu tidak mendengar perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara lara, tak ada. Semua perkara-perkara yang bermanfaat. Dan kata-kata dusta, wala kidzaba. Kehidupan di sana adalah kehidupan yang terpelihara daripada cakap-cakap kosong dan juga kata-kata dusta, yang terbit daripada apa? Perbantahan dan juga perdebatan. Tak adalah kita duduk sana nanti dah masing-masing dapat nikmat tu. Tak ada lagi dah. Atas dunia ni mungkinlah kan, kita jadi orang tak bersyukur, kita jadi orang yang tak puas hati, tengok orang lain senang, kita pun tak senang kan. Kan orang tu dapat nikmat ni, kita jadi tu mula tu perdebatan, perbantahan. Itu menjadikan kita orang yang kadang-kadang di luar kewarasan akal kita. Sepatutnya tak boleh jadi macam tu, tapi sebab apa? Sebab hawa nafsu kita, keinginan kita tu tadi kan, yang membuat rasa tak puas hati, rasa tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, menjadikan manusia itu ada yang baik dan ada yang jahat. Tapi nanti dalam syurga tak ada dah benda tu, semua dapat nikmat yang sama dan duduk dalam syurga, tuan-tuan. Bayangkan contoh kita pergi dapat hotel 5 star, kita duduk situ kan, semua nikmat sama kan. Dia punya layanan dia, daripada buka pintu, orang tolong buka pintu, betul tak? Kita turun kereta, orang tolong buka kereta, betul tak? Tu dia punya layanan dia, masya-Allah kan. Tak ada siapa lagi nak rasa dengki, hasad apa semua, tak ada dah. Baik, kemudian kita tutup dengan ayat 36, jazaa'an mir rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai apa tuan-tuan puan? Balasan, jazaa'an. Jaza, balasan daripada Tuhan kamu, dan sebagaimana kurnia yang telah dikira dengan cukup rapi. Hisaba, hisab, kita selalu ilmu hisab, dah dihitung semuanya, hisab amalan-amalan kita semasa di atas dunia. Di sini kita dapat melihat keindahan ungkapan dan juga irama dalam pembahagian di antara jazaan, balasan, dan juga ata'an, kurniaan. Keindahan itu dapat kita lihat lebih kurang pada semua bunyi di akhir
ayat. Inilah ciri-ciri yang nyata dalam keindahan seluruh juzuk ini. Itu keindahan Allah Taala, dia pilih perkataan, dan dengan ada dia punya, orang kata kalau kita belajar lagu dia ada note dia lah, note yang indah-indah. Begitulah. Baik, wallahu alam. Setakat itu dulu, insya-Allah kita nanti sambung pada ayat 37 sehinggalah ayat yang terakhir, ayat 40, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan barakah daripada majlis ilmu kita pada petang yang mulia ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Aqsa.